Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is one of the most expensive gaming headset yang saya pernah try. Sennheiser GSP 370. Harga dia RM1,089 Malaysia. Of course, saya tak belilah gaming headset ni. Saya pinjam dari streamer Sargent yang mana dia fokus kepada game-game tembak-tembak macam contoh Warzone. Kalau anda minat game macam tu, anda boleh follow dia punya streaming dekat Facebook page. Saya sediakan link dalam ruangan komen di bawah. Terima kasih Sargent. Tak baik Sargent. Okay, back to our story, back to our topic. GSP 370 ni bagi saya, dia ada dua benda yang menyebabkan saya nak gila beli gaming headset ni, tapi disebabkan kekangan bajet saya tak mampu belilah. Bagi saya harga dia tu macam overpriced sikit. Tapi kalau duit bukan masalah bagi anda, saya percaya yang gaming headset ni memang dibuat khas untuk anda. Nanti saya cerita dengan lebih lanjut tentang Sennheiser GSP 370 ni. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia tu. Jom! First of all, kita tengok luaran dia dulu. Sennheiser GSP 370 ni ialah wireless gaming headset, so anda tak akan jumpa sebarang kabel yang bertangkup dengan dia. Design dia tu memang ada gaming touch, tak minimalis macam kebanyakan headset Sennheiser yang lain, but bagi saya gaming touch dia tu tak over sangat. Still dalam skop minimalis. Dia just main dengan bentuk ear cup dan material yang dia guna tu lah. Of course, mic dia pun main peranan dalam bagi gaming feel ni. Bagi saya, design dia tu ke arah robotik, ke arah spaceship gitu. Tak ada RGB, material dia mostly dari plastik. Tapi saya suka pemilihan plastik glossy dekat dia punya ear cup dan juga penyambung antara ear cup dan headband. Dia pakai warna jenis gunmetal, nampak cool habis lah. Ada logo Sennheiser dekat penyambung ni, lepas tu headband dia pun dari plastik, jenis fleksibel. Lepas tu bawah dia ada dua sponge dengan fabric material untuk keselesaan kita lah. Dekat ear cup belah kiri ada satu mikrofon yang tak boleh cabut dah. Dan ada satu notification LED, ada satu port USB dan ada satu power switch. Kat sini bagi saya ada satu benda yang agak ketinggalan, which is sepatutnya Sennheiser guna USB-C, bukan micro USB. Dekat ear cup belah kiri ada volume knob. Bukaan ear cup dia bentuk telinga dengan bukaan dia tak besar sangat. Tinggi dia tu 6.5 cm, manakala lebar dia 3.8 cm. Material earpad dia ni combination antara dua jenis leather, kononnya supaya tak panas gitu. Salah satu sales point terbesar untuk Sennheiser GSP 370 ni ialah dia punya bateri. Bateri dia ni kita cas sekali saja tapi dia boleh tahan sampai 100 jam. Okey. Saya punya main wireless gaming headset ialah Empower Air Wireless ni. Saya suka dengan dia punya audio. Audio dia memang kena dengan personal preference saya. Dia punya mikrofon padu, anda boleh pergi dekat video review dia. Saya memang review penuh video tu menggunakan mikrofon Empower Air Wireless ni. Lepas tu dia tak ada latency. That's why saya suka dengan Empower Air Wireless ni. Plus, harga dia murah, mampu dimiliki oleh semua orang. Tak sampai RM300 pun. Cuma masalah dia dekat bateri lah. Mula-mula saya guna dalam sebulan tak ada masalah. Kita boleh guna 3-4 hari macam tu. Lepas tu makin lama saya guna makin cepat bateri dia drain. Macam sekarang saya guna sehari 2 hari 5-6 jam macam tu, kita dah kena cas balik, which is leceh. But macam saya bagi tahu, Sennheiser GSP 370 ni kita cas sekali saja dia boleh tahan sampai 100 jam. Of course, saya tak try lah sampai 100 jam tu. Gila apa, saya mana ada masa nak test benda ni lama-lama kan. But saya guna dia dalam 3 jam, dia punya battery drain dalam 1% sahaja. Kalau anda tertanya-tanya, Abe cerah, macam mana Abe cerah tahu dia punya bateri drain 1% saja? Kita akan pergi kepada sales point yang kedua, which is Sennheiser GSP 370 ni datang dengan satu software yang awesome. Software dia ni kita kena download sendiri dari dia punya website, and dia punya nama tu ialah EPOS Gaming Suite.
Interface dia bagi saya sangat clean and straightforward. Orang yang first time guna pun boleh tahu macam mana nak guna dia punya software ni. Once kita connect GSP 370 dengan kita punya laptop ataupun PC, dekat atas tu dia ada tulis model headset, dan dekat tepi dia terus ada tulis indikator bateri lah. Bawah dia ada 3 ikon utama, ikon headset, ikon mikrofon dan juga ikon setting. Kita ketepikan ikon setting sebab kita tak akan guna benda alah ni. Kalau kita klik ikon headset, kita akan terus boleh tukar dia punya equalizer tu, dan kita boleh tukar dia punya mode nak guna 2.0 ataupun 7.1. Of course untuk gamer kita akan guna 7.1 lah. Untuk EQ ni kan, actually Sennheiser dah bagi beberapa option, macam contoh music, lepas tu e-sport, movie and juga flat. Flat ni untuk siapa-siapa yang nak tune sendirilah. Since hardware yang Sennheiser guna dekat GSP 370 ni cream of the cream, bila kita tukar dia punya EQ dari e-sport ke, dari movie ke, even dari flat kita tukar ke music, bila kita layan lagu cover ataupun lagu akustik, lagu yang mendayu-dayu macam tu, kita dapat dengar every single detail dekat lagu tu. Bunyi serak-serak basah tu memang syok gila kalau kita layan lah. Kebanyakan headset yang lain dia tak mampu deliver benda tu. Macam bila kita guna EQ movie dan juga EQ music dekat gaming headset yang lain, kita tak akan dapat bezakan. Dia punya perbezaan tu tak ketara sangat. Kalau kita telinga tak picky sangat, kita tak akan dapat bezakan. Tapi dekat Sennheiser GSP 370, perbezaan dia obvious gila. Bila kita set ke movie, bunyi dia tebal sikit, tapi bila kita set dia punya EQ tu ke music, bunyi dia halus. Memang syok gila nak layan. Saya tak tahu macam mana nak deliver benda ni kepada anda. Saya tak boleh bagi tahu kepada anda yang nah ambil aset ni pergi try sendiri. Mustahil lah kot kan. Tapi paling senang untuk anda faham benda ni, maybe boleh dianalogikan macam kita punya screen. Okey, dekat depan kita ni ada 2 biji screen monitor. Satu yang resolution dia Full HD, manakala satu lagi yang 4K. Hardware 4K dia ada banyak detail-detail loh compare dengan Full HD. Kedua-dua mampu bagi kepada kita image yang cantik, tapi dekat 4K ni dia mampu bagi lagi detail kepada kita. Itulah kita cakap analogi ataupun perumpamaan yang paling dekat dengan apa yang saya nak cuba sampaikan kepada anda ni lah. Gaming headset yang lain bukan tak boleh deliver audio yang bagus, dia mampu deliver kepada kita, tapi detail tu ada dekat GSP 370. Bila kita dengar lagu tu, kita akan bunyi hissing tu bunyi dengan sangat jelas. Syok gila babe. Okey, balik kepada software tadi, saya highly recommend anda untuk tukar-tukar EQ dia ikut apa yang anda sedang buat lah. Kalau anda nak layan lagu, anda tukar dia punya EQ kepada music. Kalau anda nak main game, tukar kepada e-sport. Bagi saya, apa yang Sennheiser tune tu dah kena, dah tepat dengan saya punya personal preference. Tapi kalau anda nak tukar sendiri pun tak ada masalah. Okey, kita pergi ke ikon mikrofon. Yang ni special sikit sebab dekat sini lah ada banyak gila feature yang mungkin anda tak pernah dengar sebelum ni. Macam contoh voice enhancer, lepas tu ada gain, ada side tone, ada noise gate and juga noise cancellation. Audio yang anda dengar sekarang saya record menggunakan built-in microphone dekat Sennheiser GSP 370. Mikrofon yang ada dekat Sennheiser GSP 370 ni dah fix dekat telinga belah kiri kita, dekat ear cup telinga belah kiri. Kita dah tak boleh nak cabut. Dia bukan jenis detachable and panjang dia tu lebih kurang macam ni lah. Kita dah tak boleh nak tarik dia, cuma kita boleh betulkan dia punya position. Kalau kita tegakkan ke atas, dia akan automatic mute. Bagi saya kualiti mikrofon dia biasa-biasa sahaja, memang average. Dia tak pergi atas dari average and dia tak kurang sangat lah sebab dia ada noise cancelling ni. Sebut tentang noise cancelling ni, macam saya bagi tahu kepada anda tadi, dengan software dia tadi, EPOS Suite tadi, kita boleh tukar banyak efek lain. Kita boleh naikkan dia punya gain, tapi yang menariknya ialah dia punya noise gate. Noise gate ni macam ni. Okey, sekarang saya tak cakap apa-apa, tapi anda boleh tengok ada titik-titik turquoise gerak naik ke atas. Itu kita panggil noise. Maybe bunyi aircon dalam bilik saya, maybe bunyi kipas PC, tak kisahlah, tapi ini adalah audio yang ditangkap oleh mikrofon ni. Dan anda tengok dekat sini ada garis. Garis ni kita panggil dia sebagai noise gate. Kalau ada titik turquoise yang lebih garis ni, partner kita dia akan dengar bunyi tu. So untuk kawan kita tak dengar bunyi noise ni, kita kena tinggikan garis ni macam ni. Bila dah jadi macam ni, kalau kita tak cakap apa-apa, kawan kita tak akan dengar bunyi kipas ataupun bunyi aircon rumah kita lah. Macam pagar ke habis cerah? Yes, memang
Sama macam pagar pun, that's why kita panggil dia sebagai noise gate. Kalau pagar rumah kita tu rendah, orang luar dia boleh nampak apa yang ada dalam rumah kita. Tapi kalau pagar kita tinggi, orang luar takkan nampak apa yang ada dalam rumah kita. That's why kita panggil dia sebagai noise gate. Okey, dari segi keselesaan pula, saya suka dengan clamping force dia. Tak kuat sangat, tak lembut sangat. Lepas tu dekat dia punya headband ni ada 2 span yang berasingan supaya bagi tekanan yang selesa ke kita punya kepala. Kita boleh buka kan dia punya headband ni, nak buka ikut kesesuaian kepala kita pun tak ada masalah lah. Cuma yang tak best tentang GSP 370 ni ialah dia panas. Kita tak boleh nak guna dia lama-lama kalau kita tak buka aircon. Saya faham yang close back headset ni panas, but Sennheiser GSP 370 ni dalam kategori yang below average. Memang panas lah. Dia ada tulis yang dia punya earpad ni pakai 2 jenis leather supaya sejuk. Tapi lantak dia lah nak tulis apa. Pengalaman saya guna Sennheiser GSP 370 ni panas. Itu saja yang saya dapat kongsikan dengan anda. Kesimpulan untuk review kali ni, macam saya bagi tahu di awal video tadi, katakan saya tak ada masalah dari segi fulus. Maybe saya seorang yang bangsawan, kayangan, yang mana kekayaan saya, duit saya tu melangkaui kekayaan orang lain. Lepas tu saya punya nilai harta tu tinggi, saya akan beli Sennheiser GSP 370 ni. Ada 2 poin yang paling besar saya akan beli dia. Yang pertama dari segi bateri ni. So bateri untuk wireless gaming headset ni adalah satu perkara yang kritikal. Kebanyakan gaming headset yang saya pernah guna, tak kisahlah Empower Air wireless yang saya tunjuk kepada anda tadi ataupun Cooler Master MH670, guna 2 hari macam tu kena cas, 2 hari macam tu kena cas. Leceh gila kot. Tapi yang ni cas sekali je boleh guna 100 jam. 100 jam, babe. Lama gila kot 100 jam tu. Dan yang kedua, dia punya audio quality. Audio quality dia memang tak boleh dinafikan lah. Memang power gila. Kebanyakan headset yang ada dekat luar sana kan, kita kena pilih. Kita nak gaming headset ataupun kita nak music headset. Kita kena pilih salah satu. Kalau kita nak yang gaming audio dia power, kita kena sacrifice yang music dia power tadi. Kalau kita nak music power, kita kena sacrifice untuk gaming tadi. But untuk Sennheiser GSP 370 ni, kita tak perlu sacrifice. Kita boleh dapat kedua-duanya sekali. Itu yang bagi saya power lah ada dekat Sennheiser GSP 370 ni. But saya tak nafikan ada kekurangan dia, especially harga tu lah. Harga dia tu bagi saya overpriced sangat. Even let's say kita nak beli satu gaming headset yang power, satu music headset yang power, still boleh dapat lagi murah compare dengan Sennheiser GSP 370 ni. Lagipun mikrofon dia memang average sangat lah. Kalau anda berminat untuk beli Sennheiser GSP 370 ni, sekarang mereka ada buat promosi. Dari 1089 tadi, mereka drop. Mereka jatuhkan sampai 899 dekat link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Ada kod yang anda kena guna. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Jumpa lagi.